Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzadin Wadaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman malam tadi berkenan berangkat menyaksikan perlawanan peringkat separuh akhir Kejohanan Badminton Terbuka A1 2021. Kejohanan diadakan bersempena dengan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duliang Maha Mulia ke-75. Paduka Ananda Duliang Teramat Mulia Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim berangkat menyertai kategori bergu lelaki bawah 14 tahun. Berangkat sama Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah. Kejohanan berlangsung di Pusat Belia di Ibu Negara. Keberangkatan Duliang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim yang berpasangan dengan Desen Chong Menten mengalahkan bergu Muhammad Mirza Afif Syahmi dan Muhammad Sharifuddin Ermadena dengan straight set 21-11, 21-9. 8 kategori dipertandingkan. Kejohanan disokong oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Persatuan Badminton Kebangsaan Brunei. Dalam masa 1 minggu kebelakangan, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam adalah pada kadar purata kira-kira 1,667 kes setiap hari. Sebanyak 65,240 keputusan ujian ART telah dimuat naik ke aplikasi BruHealth di mana 17.8% daripadanya adalah keputusan ujian ART positif. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan pada sidang media norma baharu COVID-19 petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar turut menjelaskan jumlah kes di dalam kategori 4 dan 5 terus berada di tahap yang rendah. 2 kes berada dalam kategori 5 manakala 3 kes berada dalam kategori 4 dengan 2012 kes baharu dicatatkan kemarin. Menyertai sidang media Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Seperti mana dalam masa minggu-minggu sebelum ini, lebih 99% daripada kes-kes yang dikesan dalam masa 1 minggu kebelakangan telah dikategorikan di dalam kategori 1 atau 2 dan tidak memerlukan rawatan di hospital. Sehingga 11 Julai 2022, kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam adalah seperti berikut. 73.7% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk negara ini telah mendapatkan dos ketiga vaksin, manakala 4.2% juga telah mendapatkan dos keempat. Sebanyak 77.2% daripada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun telah mendapatkan dos kedua vaksin. Manakala 51.3% remaja berumur 12 hingga 17 tahun telah mendapatkan dos ketiga vaksin. Orang ramai adalah diingatkan untuk memuat naik keputusan ujian ART sama ada positif atau negatif ke aplikasi BruHealth untuk membantu Kementerian Kesihatan memantau situasi jangkitan. Menteri Kesihatan turut memaklumkan mengenai dasar bagi pelawat di hospital-hospital kerajaan yang dikemas kini.
Hanya 2 orang pelawat saja dibenarkan bagi setiap pesakit pada setiap hari. Setiap pelawat adalah dikehendaki untuk mempunyai keputusan ujian ART yang negatif pada hari yang sama. Pelawat yang dikategorikan sebagai kontak terdekat atau mereka yang mempunyai tanda-tanda jangkitan adalah tidak dibenarkan untuk melawat walaupun keputusan ujian ART adalah negatif. Setiap penjaga atau pendamping pesakit hendaklah mempunyai keputusan ujian ART yang negatif pada hari yang sama. Sesiapa yang dikategorikan sebagai kontak terdekat atau mereka yang mempunyai tanda-tanda jangkitan adalah tidak dibenarkan untuk menjadi penjaga atau pendamping pesakit walaupun keputusan ujian ART adalah negatif. Ibu-ibu yang akan bersalin adalah dibenarkan untuk mempunyai seorang penjaga atau pendamping. Kebenaran khas boleh diberikan kepada ahli keluarga terdekat bagi pesakit-pesakit yang tenat melalui pihak pentadbiran di wad-wad berkenaan. Dalam sidang media yang sama, Menteri Hal Ehwal Agama mengongsikan mengenai persiapan menyambut kepulangan jemaah haji negara dan jadual penerbangan kepulangan mereka ke tanah air. InsyaAllah jemaah haji Ketani pada tahun ini akan tiba di Brunei pada 16 dan 17 hari bulan sebelah pagi. Arti penerbangan mereka, penerbangan pertama pada 15 hari bulan di sini, tapi waktu di sana sebelah petang, dan akan tiba di sini pada 16 hari bulan sebelah pagi. Begitu juga penerbangan kedua akan bertolak di sana sebelah petang pada 16 hari bulan dan akan tiba di Brunei dengan selamat insya-Allah pada sebelah pagi 17 hari bulan. Satu garis panduan yang merupakan SOP kesihatan telah dirumuskan dalam mesyuarat khas antara beberapa agensi. Sehubungan itu, Menteri Hal Ehwal Agama mengongsikan mengenai garis panduan kepulangan jemaah haji negara Brunei Darussalam bagi musim haji tahun ini. Ketani kawal sendiri dengan mengadakan SOP, iaitu tidak beramai-ramai di airport, dan yang untuk mengatasinya itu hanyalah seorang keluarga daripada keluarga yang. Yang kedua, keluarga-keluarga atau sahabat-sahabat elakkan daripada menziarahi jemaah haji dalam masa 3 hari setelah kepulangan mereka. Mereka perlu isolation kerana mereka itu dalam keadaan gaji sejumlah orang ramai, sejumlah 1 juta jemaah haji. Mereka berada di sebuah tempat yang sama. Kemudian jemaah haji sendiri adalah juga tidak digalakkan keluar rumah untuk menghadiri majlis-majlis atau ke tempat awam dalam tempoh 3 hari. Jadi pendek kata mereka itulah dalam isolation lah, dalam kawalan lah, mengawal dirinya. Kemudian jemaah haji itu dikehendaki menjalani ART setiap hari selama 3 hari itulah. Majlis Ibadah Korban terus diadakan oleh beberapa kementerian dan pelbagai pihak di negara ini. Kelmarin Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan Majlis Ibadah Korban. Majlis berlangsung di Dewan Bankuet Jabatan Perdana Menteri. Pengagihannya disempurnakan oleh Yang Berhormat P.H. Dato' Laila Raja Major Jeneral Bersara Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Juga hadir Yang Berhormat P.H. Dato' Seri Maharaja Dato' Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Perbadanan Taib bersama anak-anak syarikatnya juga melaksanakan pengagihan daging ibadah korban. Pengagihannya disempurnakan oleh Yang Berhormat P.H. Dato' Laila Raja, Major Jeneral Bersara Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi
bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi lembaga pengarah Perbadanan Taib. Majlis Ibadah Korban juga diadakan oleh Kementerian Kesihatan. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan jabatan-jabatan di bawahnya turut mengadakan Majlis Ibadah Korban. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Sementara itu, Majlis Ibadah Korban Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya diadakan serentak di 3 lokasi berasingan. Di Pusat Pembangunan Belia Tanah Jambu, penyerahan daging-daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Turut mengadakan Majlis Ibadah Korban Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Awang Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pertahanan. Pengagihan daging Majlis Ibadah Korban Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan juga diadakan di 2 lokasi berasingan. Di Arkib Negara, pengagihan daging korban disampaikan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Kawangan dan Estet, dan Dayang Haja Fauziah binti Haji Abdul Hamid, Pengarah Penyelidikan dan Perkembangan Hal Ehwal Antarabangsa. Pengagihan daging korban di Dewan Sarma Yuda, Dewan Bahasa dan Pustaka pula disempurnakan oleh Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Pengurusan Strategi dan Dasar, dan Dr. Dayang Siti Nur Khalbi binti Haji Wasal Felah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan. Pusat Serantau Semeo Voktek juga mengadakan pengagihan daging korban bagi warga pusat tersebut. Pengagihan disempurnakan oleh Awang alias Haji Abu Bakar, Pengarah Pusat Serantau Semeo Voktek. Umat Islam di negara ini terus memanfaatkan hari-hari Tasyrik dengan melakukan ibadah korban. Pertubuhan Warga Emas tidak ketinggalan untuk mengadakan majlis pengagihan daging korban. Pengagihan disempurnakan oleh Pihin Orang Kaya Pendekar Alam Dato' Paduka Seri Haji Hasrin bin Dato' Paduka Haji Sabtu. Para penerimanya terdiri daripada 50 asnaf fakir dan miskin dan Jawatankuasa Pertubuhan Warga Mas serta ahli warga Mas. Masjid Kampung Tanah Jambu dengan kerjasama Perundingan Kampung Tanah Jambu Salar juga mengadakan majlis seumpamanya. 6 ekor kerbau dikorbankan dan diagihkan kepada golongan asnaf fakir dan miskin serta penduduk kampung. Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Bengkurong turut mengagihkan daging korban kepada 60 asnaf fakir miskin dari daerah Brunei dan Muara. Tahun ini 6 ekor kerbau dikorbankan. Majlis Ibadah Korban juga diungkayahkan oleh mantan penghuni asrama Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin, ex-hostel Boys Group EHBG. 3 ekor kerbau dikorbankan dan diagihkan kepada 19 orang asnaf fakir dan miskin dan peserta korban. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk di daerah Temburong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Dunia Maha Mulia
Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76 akan diadakan pada hari Selasa 19 hari bulan Julai. Kemarin diadakan raptai penuh bagi majlis berkenaan di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Menyaksikan raptai penuh berkenaan Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia ke-76. Orang ramai yang berhasrat untuk hadir ke majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk di daerah Temburong disarankan untuk mematuhi Standard Operating Procedures SOP. Saranan SOP tersebut adalah seperti dikehendaki melakukan ujian ART sebelum hadir ke Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar dan memuat naik keputusan ART ke aplikasi BruHealth atau menggambar keputusan ART dengan menggunakan telefon bimbit masing-masing dengan menulis nama, hari, tarikh dan jam. Hanya individu yang mendapat keputusan negatif sahaja yang dibenarkan masuk, dimestikan sentiasa memakai sungkup muka, digalakkan mensanitasi tangan, tidak bersalam-salaman, sentiasa melaksanakan penjarakan fizikal dan individu yang mempunyai simptom-simptom seperti demam panas, batuk selsema, masalah pernafasan dan sebagainya adalah dinasihatkan untuk tidak menghadiri majlis. Kerajaan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia melalui Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam di Arab Saudi sentiasa menitik beratkan hal ehwal jemaah Haji Negara Brunei Darussalam agar segala perjalanan dan pekerjaan haji mereka akan berlangsung dengan lancar dan selesa. Laporannya bersama Haji Azizi Ahmad. Segala persiapan yang merangkumi tempat pengurusan kenderaan, tempat-tempat penginapan serta jadual permakanan untuk jemaah adalah menjadi keutamaan bagi pihak Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Pentadbiran di Arab Saudi agar jemaah haji kita akan merasa selesa ketika mengerjakan ibadah haji, lebih-lebih lagi ketika berada di Arafah dan Mina. Beberapa orang jemaah yang sempat ditemu bual merasa cukup selesa dengan kemudahan yang disediakan. Menurut mereka, segala kelengkapan dari segi tempat penginapan dan tandas-tandas adalah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Masa keberadaan di bumi Arafah, keadaan dari segi persediaan tempat tinggal, tempat solat, surau adalah amat baik sekali. Dari segi makan tidak ada masalah dan juga dari segi tempat berudu dan juga tempat mandi, tandas lelaki semuanya adalah sangat baik dan sangat memuaskan. Syukurlah kepada Kerajaan ke Bawah Duli sentiasa memanduli rakyat negara Brunei Darussalam yang menunaikan padu haji pada tahun ini. Dengan kembalinya jemaah haji negara Brunei Darussalam ke Mekah Al-Mukarramah menandakan perjalanan ibadah haji sudah menghampiri penghujungnya. Dengan keberadaan hampir sebulan di Kota Suci menjalankan ibadah, setentunya jemaah mengharapkan haji mereka diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Mekah Al-Mukarramah, Haji Azizi Ahmad melaporkan untuk Berita RTB.